Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sunardi Maulan. Kali ini kita akan menyambung bahagian kedua Sains tahun 5 bagi tajuk jirim. Dalam video sebelum ini kita telah mengenali jenis-jenis jirim dan juga ciri-ciri setiap jirim tersebut. Kali ini kita ingin melihat perubahan jirim. Baiklah, di dalam perubahan jirim, ianya adalah satu perubahan daripada satu bentuk jirim yang lain kepada satu bentuk jirim yang baru. Contohnya, daripada bentuk pepejal kepada bentuk cecair. Cecair kepada gas. Dan bagaimana gas boleh menjadi cecair kembali. Dan bagaimana cecair boleh menjadi pepejal. Dan dalam hal ini, kita akan mengambil contoh yang paling mudah, iaitu perubahan yang berlaku kepada air. Perkara yang paling penting yang melibatkan perubahan ini sebenarnya adalah haba. Di mana, kena ingat haba ini adalah sesuatu yang panas. Dan apabila haba hilang, ia menjadi sejuk. Maka perubahan jirim itu disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan haba di dalam jirim tersebut. Itulah yang kita katakan oleh perubahan di antara jirim bentuk A kepada jirim bentuk B. Ianya disebabkan oleh perubahan pada haba, sama ada jirim tersebut menerima lebih banyak haba ataupun jirim tersebut mengalami kekurangan. Mari kita pelajari dan tahu apakah nama bagi setiap proses yang menukarkan jirim kepada bentuk jirim yang lain. Saya harapkan semua murid-murid dapat memahami konsep ini dengan lebih jelas lagi melalui nota visual yang saya kongsikan ini, yang menyebabkan pertukaran haba tersebut. Baiklah, mari kita pelajari dan tahu apakah nama bagi setiap proses yang menukarkan jirim kepada bentuk jirim yang lain. Di sini kita mulakan dengan apa itu, iaitu kita mulakan dengan pepejal. Kerana pada video yang sebelum ini kita mulakan dengan jirim pepejal. Masih ingat lagi tak jirim pepejal? Ya, jirim pepejal zarahnya tersusun rapat seperti ini. Ya. Okey. Dan kita akan membicarakan jirim pepejal yang bertukar kepada jirim cecair. Apakah proses yang terlibat? Ingat lagi tak bentuk jirim cecair? Ya. Mungkin 2-3 zarah yang melekat di antara satu sama lain, tetapi ia sudah mula bebas. Dan perubahan yang berlaku di sini adalah, apakah proses yang berlaku di sini? Adalah apa yang kita panggil sebagai peleburan. Peleburan. Di mana di sini jirim pepejal ini menerima banyak haba lalu menukarnya menjadi jirim cecair. Ya. Jadi dalam hal ini kita buat tanda tambah sebagai tanda menerima banyak haba. Jadi itulah proses yang berlaku di antara yang menyebabkan pertukaran di antara perubahan jirim A, iaitu pepejal, berubah menjadi cecair melalui proses peleburan, di mana pepejal ini menerima banyak haba dan menjadi cecair.
Manakala bentuk yang keduanya pula adalah bagaimana cecair bertukar menjadi gas. Okey. Apakah proses itu? Proses itu kita panggil sebagai, ada dua. Pertama, pendidihan. Okey, yang kedua kita panggil sebagai penyejatan. Apakah yang dikatakan dengan pendidihan ataupun penyejatan itu? Pendidihan adalah cara yang paling mudah adalah, kalau kita lihat di sini adalah air yang dipanaskan di dalam bekas menerima haba, maka ia berubah menjadi gas. Okey, ini yang dinamakan sebagai pendidihan. Manakala penyejatan pula, contohnya lopak air. Lopak air. Okey. Kemudian kita ada matahari yang memberikan haba, lalu menyebabkan air di dalam lopak tersebut berubah menjadi wap air ataupun gas air, lalu menyebabkan lopak itu menjadi semakin kering dan semakin kering. Itulah bezanya di antara pendidihan dan penyejatan. Maka kita tahu melalui proses ini, pendidihan dan penyejatan ini bermakna cecair menerima banyak haba lalu menukarkan jirim cecair menjadi gas. Manakala yang keduanya pula adalah bagaimana gas bertukar menjadi cecair. Okey. Ia melalui proses apa ya? Inilah yang dipanggil sebagai proses kondensasi. Ya, di mana proses kondensasi secara umumnya gas ini bertemu dengan mana-mana permukaan sejuk, lalu ia mengurangkan haba yang ada padanya. Ini bermakna ia menghilangkan haba. Maka jadilah ia satu proses kondensasi di mana gas bertukar menjadi cecair. Dan akhir sekali adalah bagaimana cecair menjadi pepejal. Apakah proses yang terlibat? Proses yang terlibat adalah pembekuan. Pembekuan. Di mana sekali lagi cecair mengalami pengurangan haba yang banyak padanya lalu menjadikan ia pepejal. Ini adalah proses pembekuan di mana cecair menjadi pepejal. Inilah proses-proses yang terlibat dalam menukar satu jirim, bentuk jirim kepada bentuk jirim yang lain. Kita ulangi. Pepejal yang melalui proses peleburan di mana ia menerima banyak haba akan bertukar menjadi cecair. Manakala cecair yang menerima banyak haba dan melalui proses pendidihan dan penjejatan akan menjadi gas. Manakala gas yang mengalami pengurangan haba ataupun kehilangan haba dan melalui proses kondensasi, maka ia akan bertukar menjadi cecair. Dan cecair yang mengalami pengurangan haba ataupun kehilangan haba
dan melalui proses pembekuan akan bertukar menjadi pepejal. Inilah satu proses yang terlibat ataupun kitaran yang terlibat dalam penukaran satu bentuk jirim kepada bentuk jirim yang lain. Mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana pula contoh yang ada di sekeliling kita dalam penukaran ini? Baiklah, sekarang saya akan ceritakan satu senario bagi kita semua memahami dengan lebih baik lagi akan proses-proses yang terlibat di dalam menukar bentuk jirim kepada satu bentuk jirim yang lain. Saya bagi senario memasak air dan seterusnya. Okey, bayangkan ibu kita di dapur memasak air ataupun mendidihkan air di dapur. Dan biasanya kita tahu kita ada api di dapur. Okey. Dan kemudian kita ada cerik. Okey. Di dalam cerik ini kita tahu ada air. Air itu adalah cecair. Ini adalah cecair. Dan apabila masak, air itu dididihkan sehingga 100 darjah Celsius, maka akan keluarlah gas-gas daripada cerik tersebut. Inilah yang kita panggil sebagai gas ataupun wap air. Jadi, apakah nama proses yang terlibat yang menukar cecair kepada wap air? Apakah dia? Ia adalah pendidihan. Pendidihan. Kita sudah tahu di sini. Pendidihan. Menukar cecair kepada gas. Maka ibu pun mematikan api. Okey. Dan ibu pun menyediakan dan ibu menyediakan segelas teh O. Okey. Ibu nak menyediakan segelas teh O ais. Jadi ibu memasukkan ketulan air batu di dalam gelas tersebut. Okey. Kerana ibu tak boleh minum air panas-panas. Maka ibu pun memasukkan air panas yang ada dalam ni ke dalam gelas tersebut. Kemudian daripada gelas tersebut, air ataupun wap air yang ada di sekeliling gelas tiba-tiba menjadi cecair semula. Dan kita boleh lihat pada titisan-titisan air yang melekat pada permukaan gelas. Ya, kadang-kadang melempah-lempah air itu semua kan. Maka ini adalah proses. Apakah proses yang terlibat? Proses kondensasi. Wap air bertemu dengan permukaan gelas yang sejuk tadi dan ianya bertukar menjadi air semula, maka kita namakan sebagai kondensasi. Kemudian ibu ambil lagi air yang mungkin telah sedikit suam itu dan dimasukkan ke dalam bekas ais. Biasa tengok kan bekas ais. Kita buat ketul-ketul dekat sini. Okey. Dan ibu masukkan ke dalam setiap ruang yang ada. Dan ibu masukkan ke dalam peti sejuk di ruang atas itu, di ruang sejuk beku. Dan apabila air ataupun suhu mencapai 0 darjah Celsius, maka ia menjadi air batu yang akan ibu gunakan untuk menjadikan teh O ais pada keesokan hari pula. Jadi proses ini yang terlibat adalah proses
Ini adalah proses maaf saya terlupa. Ini adalah proses pembekuan. Pembekuan. Okey, ini adalah proses pembekuan di mana cecair bertukar menjadi air batu. Dan begitulah juga sekiranya air batu ini terdedah di luar, contohnya terdedah di luar, dan menerima haba daripada luar. Ini adalah haba, maka ada dua kemungkinan, iaitu ais ini akan menjadi wap air semula, wap air, dan ini kita panggilkan sebagai penyejatan. Dan mungkin ada setengahnya mencair dan menjadi cecair, maka ini dinamakan sebagai proses peleburan. Beginilah contoh yang ada, yang kita boleh ingat dan jadikan cerita supaya kita dapat mengingat dengan lebih baik proses-proses yang terlibat dalam menukarkan bentuk jirim kepada satu bentuk jirim yang lain. Saya berharap agar perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda semua dan dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada anda semua. Kita akan berkongsi selepas ini satu lagi tajuk ataupun satu lagi subtopik ada di bawah jirim, iaitu kepentingan air dan juga sumber-sumber air, dan juga peranan air di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.